Assalamualaikum Doktor. Kami daripada pelajar UUM kumpulan A. Kumpulan sekarang ini terdiri daripada saya sendiri, Ahmad Zakuan bin Kamarudin, nombor metrik 284134. Muhammad Saiful Adli bin Bakri, nombor metrik 284149. Lee Lek Chen, nombor metrik 283765. Muhammad Roslani bin Tahir, nombor metrik 284050. Dan Mio Salman bin Saifuddin, nombor metrik 284020. Untuk tugasan satu ini, kami memilih tajuk jenis-jenis komunikasi. Pengertian. Komunikasi berlaku di kalangan individu yang tergolong dalam pelbagai kategori dan latar belakang. Mereka menggunakan pelbagai komunikasi. Ini adalah komunikasi formal, komunikasi tidak formal, komunikasi lisan bersemuka, komunikasi lisan jarak, komunikasi bertulis, komunikasi bukan lisan, komunikasi grapevine, komunikasi maklum balas, komunikasi visual dan aktif mendengar. Individu tersebut sentiasa berkomunikasi antara satu sama lain melalui pelbagai bentuk, gerak isyarat, ekspresi dan saluran. Komunikasi tidak sentiasa sedar. Dalam beberapa kes, ia juga secara sukarela. Terdapat kes apabila individu berkomunikasi antara satu sama lain untuk mendapatkan maklumat yang disalah tafsirkan, malah membolehkan mereka membentuk ungkapan palsu untuk diri mereka sendiri. Assalamualaikum Doktor, saya Muhammad Saiful Adli bin Bakri, nombor metrik 284149. Sini saya nak membentangkan tentang memahami pengertian komunikasi. Apabila memahami maksud berbagai komunikasi adalah penting untuk memahami bahawa komunikasi adalah kunci kepada kejayaan mana-mana organisasi. Tambah pula, individu dapat memperkayakan kehidupan mereka apabila mereka meningkatkan kemahiran komunikasi mereka. Komunikasi ini termasuk proposal, berbagai bentuk periklanan, surat hubungan, panggilan telefon, laman web, risalah dan sebagainya. Dalam komunikasi luaran, imej dianggap paling penting. Logo adalah penting dalam mewakili organisasi. Kepala surat dianggap sebagai alat jualan dan cara individu berkomunikasi antara satu sama lain secara bersemuka atau melalui telefon harus mencerminkan profesionalisme. Komunikasi yang berkesan dipermudahkan melalui penggunaan alatan dan perancangan. Oleh itu, boleh dinyatakan untuk mencapai matlamat pribadi dan profesional serta meningkatkan prospek kerjaya seseorang adalah penting bagi individu yang tergolong dalam pelbagai kategori dan latar belakang untuk dilengkapi. Komunikasi terdapat dua, iaitu secara lisan bersemuka atau lisan berjarak. Komunikasi lisan bersemuka. Komunikasi ini berlaku secara bersemuka dianggap sebagai komunikasi yang paling biasa dan diiktiraf. Apabila individu berkomunikasi antara satu sama lain secara bersemuka, mereka bertujuan supaya melalui kata-kata mereka dapat meluahkan secara langsung kepada orang lain. Komunikasi ini boleh menjadi formal dan juga tidak formal. Individu berkomunikasi secara bersemuka di dalam organisasi dengan ahli lain dan di luar organisasi ia berlaku dengan ahli keluarga, rakan, saudara mara, ahli masyarakat dan lain-lain. Dalam komunikasi lisan bersemuka, terdapat pelbagai faktor yang memerlukan untuk diambil kira. Ini termasuk mengekalkan hubungan mata, mengekalkan nada, ekspresi dan sopan. Komunikasi lisan jarak. Dalam komunikasi secara lisan dengan individu yang terletak jarak yang jauh, terdapat beberapa kaedah teknologi yang digunakan. Ini termasuk telefon mudah alih, voice, persidangan video, webinar dua hala dan sebagainya. Ini dianggap sebagai kaedah moden inovatif di mana komunikasi lisan boleh dipromosik di kalangan individu boleh apabila mereka pada jarak yang jauh. Dalam pelaksanaan berkesan komunikasi ini, nada suara dan kepatasan menyampaikan dianggap sangat penting. Komunikasi bertulis ialah komunikasi yang berlaku dalam bentuk bertulis. Bentuk komunikasi yang bertulis biasa ialah surat, notis, email, mesej, iklan dan sebagainya. Apabila maklumat
itu panjang, terdiri daripada imej, gambar, carta, graf, data, statistik dan sebagainya, maka ia tidak boleh disampaikan secara lisan kepada individu tersebut. Dalam kes sedemikian, komunikasi bertulis dianggap sebagai satu salah cara yang sangat dipermudahkan menyampaikan maklumat. Apabila individu menghantar dokumen dan laporan, mereka hanya mendapatkannya diimbas dan menghantar melalui email. Komunikasi bukan lisan adalah lebih halus. Ia berlaku dalam kehidupan harian individu dan juga suatu organisasi. Dalam pelaksanaan bentuk komunikasi ini, terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira. Ini termasuk ekspresi muka, gerak isyarat, bahasa badan, sentuhan mata, sentuhan ruang personaliti individu. Dalam komunikasi ini, terdapat 3 ciri penting yang perlu dikenal pasti. Ini adalah apa yang dikatakan dengan kata-kata, apa yang dikongsikan dengan pasta, dengan gerak isyarat perasaan individu mempengaruhi mesej dan maklumat yang disampaikan. Petunjuk maklumat bukan lisan, cara seseorang melihat, mendengar, bergerak, bertindak balas menyampaikan kepada individu bahawa seseorang itu berkomunikasi sama ada mereka prihatin atau tidak. Tambahan pula, ada penting bagi individu untuk menyampai maklumat yang benar. 5 peranan komunikasi bukan lisan ialah pengulangan, pencegahan, penggantian, pelengkap, penekanan. Komunikasi bukan lisan dirujuk pada 2019. Melalui GrabVin, maklumat mengalir ke arah yang berbeza, mewujudkan hubungan antara pelbagai aspek organisasi. Komunikasi ini dikawal oleh hubungan sosial dan peribadi, bukannya sebarang peraturan dan formaliti yang diiktiraf. GrabVin beroperasi dalam saluran tidak formal, dalaman dan luaran. Komunikasi maklum balas. Apabila individu yang berada dalam jawatan kepimpinan dalam institusi pendidikan dan dalam pelbagai bentuk organisasi seperti pengajar, penyelia, ketua, pengarah, majikan dan sebagainya, melaksanakan pelbagai kaedah penilaian untuk menilaikan prestasi individu. Selepas menilai prestasi, mereka memberi maklum balas dari segi prestasi. Oleh itu, komunikasi yang berlaku diistilah sebagai komunikasi maklum balas. Objektif utama komunikasi maklum balas adalah untuk menyediakan sokongan dan bantuan kepada individu untuk mengatasi batasan dan membawa penambahbaikan. Dalam pelaksanaan komunikasi maklum balas secara cekap, individu ini perlu mengambil kira pelbagai faktor. Antaranya menerapkan ciri-ciri moral dan etika, bersikap jujur dan benar, mengikut piawaian dan prinsip serta memberi kritikan yang membina. Sekian ulasan saya serahkan kepada Meo Saman untuk meneruskan ulasan kami. Terima kasih. GrabVin dianggap sebagai bentuk komunikasi tidak formal. Ia berlaku dalam saluran tidak formal, dalam dalaman dan luaran, yang membawa kepada fungsi dan manfaat organisasi yang berkesan. Penyelidikan telah menunjukkan bahawa dalam pelbagai organisasi, individu tidak mengikuti sebarang proses komunikasi yang sistematik, tetapi ia berlaku di kalangan individu tanpa mengikut peraturan yang ditetapkan atau telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung berkenaan dengan komunikasi fungsi. Fungsi komunikasi yang pertama adalah fungsi penguasaan. Yang kedua, fungsi social learning.
fungsi penyampaian informasi, fungsi informasi budaya, dan hiburan. Ulasan. Pemahaman tentang komunikasi membolehkan individu mengembangkan kemahiran berkomunikasi. Komunikasi adalah komunikasi formal, komunikasi tidak formal, komunikasi lisan bersemuka, komunikasi lisan jarak, komunikasi bertulis, komunikasi bukan lisan, komunikasi verbal, komunikasi maklum balas, visual, komunikasi dan mendengar secara aktif. Oleh itu, adalah penting bagi individu untuk membangunkan pemikiran positif bagi mengekalkan ekspresi muka yang normal dan menyenangkan. Akhir sekali, boleh dinyatakan bahawa adalah penting bagi individu untuk memastikan mereka tidak boleh membiarkan sebarang sudut pandangan dan perspektif negatif menjadi penghalang dalam semua komunikasi. Sekian, terima kasih.